Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taswilatus syaitan fi as-sadd 'anil Quran. Taktik-taktik syaitan ataupun perangkap-perangkap syaitan untuk menghalang fi as-saddi 'anil Quran, untuk menghalang manusia dari membaca, mengkaji dan meneliti Al-Quran. Baik, jadi tajuk ni sebenarnya kita baca dah pada sebelum ni, baca dah sebahagian Jadi kita sambung pada muka surat 22. Wala yatawaqqafu fahmu kalamillah. Jadi di bawah tajuk ni Syah Ismail Syahid dia memperjelaskan kepada kita berdasar pada pengalaman beliau berhadapan dengan masyarakat di bumi India. Disebutlah antara pemahaman-pemahaman yang dikira sebagai sebenarnya adalah merupakan satu gangguan daripada syaitan, ataupun pendapat-pendapat yang waswasatun min wasawis syayatin, iaitu yang dihembuskan oleh syaitan, iaitu menganggap bahawa kalam Allah ini payah, hanya orang-orang yang tinggi akal sahaja mampu memahaminya. Hadis Nabi ni juga susah, payah kita nak faham. Tambah-tambah dia tu bahasa Arab, dan bahasa Arab pula tinggi. Kalau kita bincang baru ni, jadi kita ni sebagai orang awam ini, orang biasa ini, tak mungkin dapat memahami Quran. Jadi untuk kaji Quran, untuk belajar Quran, belajar hadis khususnya Bukhari dan sebagainya, perkara itu hanya sesuai untuk orang-orang yang bersifat khawas, orang yang istimewa, mempunyai pemikiran yang tajam, mempunyai kecerdikan. Jadi kita ni, peringkat orang awam ini tidak sesuai. Payah nak belajar. Lepas tu ada alasan dia tak sebut sini lah, tambahannya. Lepas tu kita pun umur tua dah. Nah, tu tak. Tu hak tambah hak sini lah tu. Nah, hak dalam kitab tu dia sekat tu dia sebutnya. Jadi dia mari tu. Sebenarnya hak tu taswilat minasyayatin. Itu sebenarnya merupakan gangguan-gangguan syaitan. Perangkap-perangkap syaitan yang dihembuskan dalam pemikiran umat Islam. Jadi umat Islam berasa tidak bersemangat. Jadi menyebabkan hemah itu, semangat itu menurun. Kenapa? Kerana ada fahaman tadi. Dia nak ayatnya fahaman itu silap. Tak betul tu. Syekh Narwi hak terjemah kitab ni, dia ngapa Quran pun umur 40 lebih. Dia ngapa Quran Syekh Narwi ni. Kita ni 40 tu kata tak erok dah otak kita nak. Tak ada dah kita nak ngapa Quran. Sedangkan Syekh Narwi ngapa Quran umur 40. Tapi tak tahulah dia ingat setahun mana dah sebelum tu nya. Tapi maknanya dia hafal tu ingat 30 juzuk, sehingga dia baca dengan didengari oleh kita kata ada musyrif, ada penyelia lah kita kira, yang semok baca dia, dan dia hafal secara rasmi umur 40 dia start. Tapi kena ingatlah sebelum tu dia nak dalil apa, dia boleh waktu bik selalu. Tidak talah nak waktu bik dalil daripada Quran tu. Cuma nak hafal, nak susun 30 juzuk tu dia 40 tahun ketika umur 40. Jadi makna faktor umur sebenarnya bukan faktor penghalang lah untuk kita belajar. Baik. Jadi kita sambung pada malam ni muka surat 22 tu, wala yatawaqqafu fahmu kalamillahi wa rasuli ala ilmin ghazir wa dhaka'in haddin fa innal anbiya lam yub'athu illa li hidayati ad-dhalal wa ta'limil juhal. وقد قال الله تعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ini surah Al-Jum'ah ayat 2. Untuk memahami kalam Allah, dia tidak disyaratkan, dia tawakaf ni mana tidak terhenti untuk memahami kalam Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya ala ilmin ghazir, bila seorang itu mempunyai ilmu yang sangat mendalam. Tidak disyaratkan begitu. Dalilnya mudah, sahabat Nabi hak biasa-biasa ya, bila dengar Nabi sebut Quran tu tak, dia faham tidak dalil seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tetapi dia jadi berubah hidup dia.
Nak kata nak boleh syarah, nak boleh hurah, jauh sekali setengah-setengah sahabat tu. Tapi dia tahu ni kalam Allah. Dia faham hak ni, hak orang sebut kata khitab Allah. Bagaimana Allah berbicara dalam Quran ni dengan umat, dengan manusia ni, kita kena faham. Kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita nak berbicara dengan Quran. Allah turun wahyu ni sebenarnya dia nak bicara dengan kita ke dengan makhluk hayawan, dengan kita manusia ni lah. Itu sebenarnya Dr. Yusuf Qaradawi bahas sebuah kitab khusus bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana Allah berinteraksi dengan kita. Dia tidak direct seperti Nabi Musa, tapi melalui wahyu Quran ni. Jadi bagaimana kita nak faham kena agama Quran ni, baca pun tidak sah, kena tahu makna, nak faham tafsir dia. Apa tu? Inilah kerana ada gangguan-gangguan ni. Jadi pemikiran-pemikiran silap yang menganggap bahawa nak tafsir Quran, nak mengajar hadis mesti ilmu yang mendalam. Tu. Itu tak betul. Tak betul. Kalau dalam hadis kan banyaklah antaranya. Misalnya Nabi sebut naddarallahu mar'an idza sami'a maqalati fahaddathahu kama sami'a. Itu hadis ringkas benar tu. Nabi SAW sebut seseorang itu dapat ambil manfaat, sudah berseri-seri wajah dia di hari akhirat, sehingga orang cen ni muka orang yang meriwayatkan hadis. Riwayat ni mana dia baca hadis, tapi dia sebut tu sekadar sebut lah. Dia dengar Nabi buat gini, dia tahu Nabi buat gini, dia tahu ni hadis sah, dia pun baca, dia terjemuh, dia tak hurah sebab dia tak wani. Sekadar tu pun sudah boleh dah kelebihan berseri-seri wajah di hari akhirat, sehingga disebut dalam riwayat lain, jadi muka dia tu nampak cerah dalam kegelapan daripada mahsyar itu, sehingga orang kafir pun pergi nak nginding cahaya tu, nak pergi nak tupai cahaya tu dah. Orang nginding bahasa kapun benar ni. Budak sekolah tak faham langsung dah nginding tak. Puak munafik, puak kafir lah. Dia nak, tapi tak boleh. Tapi orang Islam nampak dia punya. Lepas tu ada hadis lain, ada disebut hak muhajjalin tu, ghurrul muhajjalin, kesan daripada ambil ismaya pun ada juga jenis berseri-seri gitu. Salah satunya ni baca hadis Nabi. Ajar pulaknya. Oh, dulu dia wis lalu kat makcik ni, hak mari pun menggekih tu lelaki suruh dah. Nah, payah makcik Allah kata, tapi orang warna kita nak ambil pahala ni ngaji ngah. Jalan tu. Memang guru sendiri pun tak faham molek kau tahu tu. Sepatut kita kata makcik kita lah. Bila makcik mengucap dua kalimah syahadat, makcik lah orang paling layak dengan Quran. Oh, kita tahu gitu. Mana setiap kali jadi makcik duk baca ni, jak umur berapa lagi makcik baca Quran? Dia kata hamba ni umur 15. Baik, 15 lah ni umur 55. Dulu 15. Tak okeylah kita sekadar nak ambil, nak duk main betul tajwid hak tu semacam dak. Kita naik sikit. Sekurang-kurang boleh ambil makna. Tu. Jadi sedekah Quran mana-mana ulama pun sebut orang yang baca Quran dia tak faham pun ada kebaikan dia. Dalam usul-usul tafsir ada sebut gitu. Jadi molek, jadi juhur tu. Tu. Misalnya kalau dalam kitab ulum Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran Lis-Suyuti, sebut tu kan, seseorang itu baca Quran dia tak faham apa satu pun, dia baca usaha nak betul tu, dia boleh menyebabkan baik akhlak dia. Ni mukjizat Quran. Berat kita kata kalau seorang tu jadi baik tinggal orang mesti faham Quran, mesti gitu. Nyanyi orang kapal gitu. Tidak begitu. Sebab sahabat Nabi dulu lupa. Kenapa? Kerana dia tahu Nabi suruh buat, dia buat. Dia tak tahu apa satu. Nak hurah pun tak boleh. Ni orang panggil hikmat di sebalik ittiba' tu, ikut Nabi tu. Tak ada tu banyak tawi-tawi tu Nabi suruh. Tentu kan Nabi suruh gini buat. Tu berkat. Ada perangai lagu tu jadi berkat manusia tu. Jadi hilang berkat tu, dia banyak takwil. Gini takwil gini. Buat apa tu? Nak menyesuaikan dengan amal yang sedia ada tu. Jadi itulah bahaya. Dia sebut lagi sini, dia kata sebenarnya untuk memahami Quran dan hadis itu, selain daripada tidak memerlukan, tidaklah terhenti
Mana kena ada ilmu yang begitu banyak baru boleh nak memahami. Dan mesti zakain hadin, kecerdikan yang tinggi. Maka sedarlah, fa innal anbiya, para nabi mereka tidak dibangkitkan melainkan untuk memimpin manusia, untuk memberi hidayat daripada jalan kesesatan itu. Asalnya manusia yang sesat, Islam mari, Quran mari nak bimbing supaya dapat hidayah. Itu fungsi Al-Quran, itu fungsi hadis Nabi. Jadi sesat, sebab tu kita tengok sesat dia jadi sesat dia berlaku pada semua manusia. Tak kira orang itu cerdik ke, orang itu cerdik tinggi ke, profesor ke, semua dia kena penyakit sesak tu. Penyakit seperti mana hidayat dia boleh didapati oleh orang yang tidak cerdik, oleh orang biasa seperti kita ni. Boleh juga didapat hidayat ni orang-orang yang tinggi akalnya. Begitu juga sesat. Sebab tu kita tengok orang yang sesat ni, hak ikut ayah pen tu dak peguai pada. Hak ikut ayah pen. Lepas tu hak biasa kapun ni biasalah. Hak cerdik. Hak tolak hadis dengan orang kata teksi ke? Set profesor lah tu. Cerdik. Jadi maknanya untuk sesat seperti mana sesat pun berlaku pada semua peringkat manusia, begitulah juga hidayah ini juga diperoleh oleh semua peringkat manusia. Maknanya agama tu yang mana sumber dia Quran dan hadis tu sebenarnya dia sesuai. Sebab itulah Nabi sebut agama ni dibagi air mutlak tu, itulah maksud dia. Bagikan air mutlak. Wa ta'limil juhal, dan fungsi Nabi dan Rasul ni adalah untuk mengajar orang-orang yang tidak tahu. Jangan kita kata jahil, marah kat orang. Untuk mengajar orang yang tidak tahu. Bukan jahil, cuma tak tahu ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam suratul Jumu'ah, dialah Tuhan yang telah membangkitkan di kalangan ummiyin rasulan. Ummiyin, sini dua terjemahan ummiyin ni. Salah satu maknanya orang-orang yang buta huruf, yang tidak berpendidikan. Satu lagi ummiyin dengan arti orang-orang yang bangsa yang tidak diturunkan rasul, nabi dan rasul, menyebabkan dia jadi sesat sejauh-jauhnya. Itu dua. Dia bukan makna se-ummi ni. Rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka dan mengajar mereka kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan ilmu kebijaksanaan. Yang dimaksud ini hadis-hadis Nabi lah, yang mana dulunya wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang mana dulunya mereka sesat dengan sejauh-jauhnya, sesat yang sangat nyata. Orang Arab ni sesat tersesat sehingga dia tak ada langsung gambaran agama tu. Sehingga Syekh Nadwi dia ada sebut, dia kata orang Arab ni dia pelik bila Nabi tu orang, dia pelik. Macam mana Nabi ni boleh orang pergi beli nasi lauk pagi po kita? Kan dalam Quran ada sebut. Bagaimana Nabi boleh jalan pergi kedai po kita? Dia pelik. Kita kenal kan Muhammad jak kecil tu anak dau kita tu. Macam mana dia boleh jadi Nabi? Sepatutnya kalau nak jadi Nabi kita ni lah. Sebab kita ni orang panggil ada pangkat, ada dudukan pemimpin masyarakat kaya lagi. Bini 30. Sepatutnya kalau nak jadi kita lah. Tiba-tiba Muhammad anak yatim lagi, tak ada harta lah, dia duduk bila tu ada sebut dalam hadis. Jadi pelik. Tu. Sebab tu Syekh Nadwi kata manusia ni bila dia sesat, hilang agama, dia terputus rasul ni 900 tahun. Sebab jarak di antara Nabi dibangkitkan jadi Nabi dengan Nabi Isa ni hampir 900 tahun. Jarak dia mengikut ulama, mengikut kajian ulama. Jadi dalam tempoh tu manusia sesak barat lah. Pakloni pun sesak lagi barat. Sesak barat tu. Jadi sehingga dia tak tahu bahawa Nabi tu tak apa manusia, kata Syekh Nadwi. Maka dia jadi pelik pula. Nak yang setara tu lah. Seorang Melayu lah. Dia lama kena jajah. Jadi dia rasa tak mungkin kita boleh mengetah tak dulu kan. Tak pernah sabar dia kata. Jadi dia kira tak pernah sabar lah. Gitu. Jadi dulunya sesak ni sesak sungguh, bukan sesak main-main. Syekh Nadwi ada tulis satu risalah khusus contoh bagaimana gambaran sesaknya masyarakat Arab jahiliyah ini.
dah kira lah bunuh anak perempuan apa ada bunuh, anak laki pun ada, perempuan tu kita kata iyalah hak laki pun ada kat bunuh anak laki pun. Tu anak perempuan bunuh anak laki pun bunuh anak laki kerana takut tak ada, kerana anak ramai ni bunuh hak laki pun bunuh hak perempuan ni kerana malu. Jadi bunuh adalah kebunuh tu berlaku tu. Tapi tidak Mekah lah, dia kawasan jauh luar pada Madinah, di kawasan Jazirah juga. Ni kawasan kampung ada berlaku. Wa qad manna Allahu bidzalika ala ibadi faman madha ba'da dzalika yaqul, sesungguhnya Allah telah mengurniakan dengan kebangkitan Rasul itu kepada hambanya. Sebenarnya satu rahmat, manna ni kurnia, sebagai rahmat Allah kurniakan. Cuba bayangkan 900 tahun saat tiba mari seorang Rasul di kalangan anak-anak dia. Tapi manusia ni dia tak nampak itu sebagai, dia tak boleh faham tu bahawa bangsa kita ni Ummul Qura ni dak, orang tak kenal bahasa Arab, tidak duk bertamadun, tak ada tamadun masa tu. Masyarakat Arab di Mekah tak ada tamadun. Nak tamadun ke dia? Kalau nak banding dengan Parsi, nak banding dengan India masa tu dak. Oh hebat benar, dah Cina ke? Ada dah tamadun dulu sebelum orang Arab lagi. Tak ada ke apa? Kering kontak gitu, utah gitu ya ada. Oh tamah gitu ya. Tak ada. Sehingga nak nego pun kena pergi ke Syam. Tak ada kelebihan lah kena kiranya. Tempat tu pun tempat orang singgah ya. Tapi bila mari Nabi ni nak, dia tak boleh hargai. Dia lawan Nabi. Sebab tu selepas Nabi hijrah kita dapati ramai orang-orang Islam sedih, orang-orang Mekah sedih, dalam syair-syair Arab sedih. Tengok dia kata kih kita lah siapa Nabi hok molek-molek duk Mekah tu dah. Kih kita dia siapa hijrah kan akhir sekali kelebihan boleh pada orang lain. Ramai perempuan-perempuan Arab keluarga Rasulullah, dia sedih dengan Nabi hijrah. Ada berlaku selepas dia tengok Islam, sedih gitu. Sehingga Nabi ni jadi naik popok Aus dan Khazraj itu. Popok Quraisy terpendek pada waktu sementara. Lepas tu naik pula Quraisy. Tapi kukuk mana pun Madinah tu jadi pusat pemerintah, tidak Mekah. Padahal Mekah ni sama-sama pun dia lebih pada Madinah. Kenapa gitu? Itu sebagai isyarat Allah nak ajar benda baik ni kalau kita tak terima, Allah tak akan hapus benda baik, dia bagi kat orang lain. Sebab tu bila ada benda baik, dia kena hargai. Kalau kita tidak hargai, tak ada orang sambut, benda baik dia tak akan elak. Sebab sifat benda baik ni ja'al haq wa zahaqal batil, Allah akan wagi ke lain. Contohnya wagi ke Madinah. Sebab tu dalam syair-syair Arab lah selepas pada tu, orang-orang Mekah khususnya keluarga Nabi sedih sungguh dia. Sampai keluarga Abu Talib kata, Allah dia kata Muhammad duk nikah ramai ketemu bini dengan anak-anak kita tak ada nikah dia. Sedih juga tu, sedih. Nak jadi lala dengan Ummu Hani tapi tak jadi. Kakak saya nak jadi lala dan nikah tapi tak jadi. Tu masa saya ngaji dulu, Maulana tekan lah tu masa ngaji Bukhari tu, dia kata cuba tengok apa hikmah Nabi bina akidah di Mekah tapi bina negara di Madinah. Salah satunya orang kata kerana nak isyarat bahawa benda molek ni, kalau bangsa yang mulia, pada mulia Quraisy ni, bila dia talak, Allah pindah tempat lain. Jadi bila pindah tempat lain tu, cuba tengok sejarah masyarakat Arab di Madinah, kebalah kuat di Madinah ni. Aus dengan saudara sampai 300 tahun lebih, balah kisah kambing seekor. Lepas tu Yahudi pun ada situ, munafik, situlah bermulanya masyarakat majmuknya. Tapi bila Nabi pergi, jadi kedudukan Madinah sampai sekarang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tak ada. Kalau kita baca buku sejarah dunia, baca buku lah kita kata tak tengok. Tak ada. Orang kafir pun sebut tak boleh. Tak ada sebuah negara yang diimarahkan seperti Mekah dengan Madinah. Buatlah Disneyland apa siapa dia nak pergi, buat dia lagi. Tapi kalau nak banding dengan Mekah ni tak berti. Mana ada? Ada ibadat orang kafir tak berti lagu tu. Tak berti. Berjuta. Kalau tidak musim haji pun penuh. Tak tutup lapu. Cuba pergi boleh tahulah. No, sia, malas, supaya. Tu tak ada. Diimarahkan begitu sekali. Itu kelebihan. Jadi kelebihan itu kan apa? Kerana Rasul ni lah. Kerana Rasul. Jadi ayatnya kelebihan bila asalnya ummi ni sama ada buta huruf ataupun dia tu orang tak kenal, tak ada kelebihan apa.
Bahkan sebab itulah kita tengok dalam sejarah mengikut Syekh Nadwi, sebenarnya ummi ni sebenarnya gelaran yang diberikan oleh Yahudi kepada bangsa Arab. Sebab Yahudi ni dia paling ramai diturunkan Rasul, Nabi dan Rasul. Jadi dia gelar ke Arab, mu ni jenis ummi. Ummi ni Syekh Nadwi dia suka, dia ambil auto. Dia terima auto semua. Sebab tu bagi dia Nabi pandai baca, pandai nulis. Sekarang yang dimaksudkan ummi itu mana bangsa yang tidak pernah diturunkan Nabi dan Rasul. Tu hak Nabi Ibrahim Ismail tu bukan asas itu. Mari lain daripada Palestin, mari pergi duduk situ. Tu bermulanya. Asal tu tak ada. Jadi jadi naik tu kan apa? Kerana Rasul tu lah. Sebab tu orang yang pegang agama ni, agama Islam ni, pegang tu, dia akan tinggi kedudukan dia. Dia akan tinggi. Walaupun boleh jadi dia tidak memerintah, tapi kedudukan dia tinggi. Apa ni dalam Quran apa sebut? Wa inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni memang dia sifat Quran, dia membawa manusia kepada hidup yang berkualiti. Tu sifat Quran. Tapi kena tahu cara lah. Kalau duk main ngaji tajwid mudah pas tua hak lain, dak hak tu tak jadi, tak nampak Quran. Tak nampak. Sebab tu kena ada dia unsur tadabbur itu, fatadabbaru tu dalam Quran sebut. Kena perhati Quran ni nak gapo dia. Sebab tu lah ni dah kita tengok dah mula dah masyarakat faham sebut dengan bahasa pula lain, berbicara dengan Quran lain gitu. Bunyi dah. Padahal tu khitab lah. Mana ulama sebut lama dah tu. Tapi orang kita tidak dedah. Orang juga tak nampak. Sebab itulah dalam apa ni buku Kaifa Nata'amalu sebelum tu ada dah ulama tulis bagaimana kita nak berbicara, bagaimana kita nak bermuamalah, kita nak faham Quran ayat ke dia. Quran tu mana Allah lah. Kita nak faham ni ayat ni untuk siapa? Kalau ya ayyuhallazina amanu, siapa dia beriman tu kita lah. Bagi perhatian ayat selepas tu. Ulama kata kalau ya ayyuhallazina amanu kena bagi perhatian. Dalam usul tafsir, bab usul tafsir. Cara tu hak depan tu memang ilmu besar tu situ tu. Jadi benar-benar lagu. Sepatutnya kalau kita nak buat kuliah tafsir, kita bahas ya ayyuhallazina amanu sajalah Quran. Kalau lapar-lapar hak tu berapa bulan nak bahas. Ya ayyuhallazina amanu depan dia tu. Ayat seterusnya tu. Hak tu saja bahas. Lepas tu ya ayyuhan nas, hak tu saja. Apa perbezaan jumlah yang terletak selepas ya ayyuhallazina amanu? Apa jumlah ayat yang terletak selepas ya ayyuhan nas? Bahas tu ya pada dia. Hak tu pun sebanyak mana kita dapat dia punya mutiara-mutiara dalam Quran. Sebab kalau kita baca Quran cuma sosok gitu dah, lambat orang boleh. Kita petik, misalnya contoh kita kata dah. Tu Maulid nak tu saya duduk clear tengok tu memang comel. Dia panggil tafsir maudhu'i dia panggil. Tafsir maudhu'i ini mana kita bahas Quran secara tematik, secara tema dalam Quran ada tu. Orang kita jaga tu. Tapi sepatutnya gitulah. Sebab tu kalau kita baca kita ulama tu kan dia ayat ni dia susun lalu ni ayat ni. Jadi berdasar tema dalam Quran. Dia panggil tafsir maudhu'i dia panggil. Tu. Sebab tu ustaz-ustaz kita ada buat lah ni Ustaz Abdullah ni molek benar lah tu. Tu secara otomatik cuma dia ambil dari satu sudut. Quran ni luah. Tak apa dah. Jadi sebenarnya orang kampung suka gitu. Kalau kita terjemuh cara lama kita itu dah. Nyerah lalu dia. Tak kat pasal muka memang rupai tak apa nak mari. Ya adalah lagi je sakit orang situ, sakit orang ni. Padahal tak kena putih molek ngajar tu. Maknanya kita kena. Jadi saya duduk tengok di Indonesia, saya cek dalam internet lah. Indonesia ke depan dalam bab ni. Tak tahu, memang cepat dia. Saya tanya anak murid Yusuf apa ni Datuk Yusuf Zaki aku. Saya ngaji juga dia 2 tahun. Apa ni almarhum Ustaz Labib. Biasanya ada Ustaz Labib ni pakar bahasa Arab lah. Siapa dia duduk Mesir pun pusat Islam cari dah dia dulu. Sebab apa tu? Sebab hebat dia duduk terjemah dah. Dia sebut pada saya, dia kata kenapa orang Indonesia ni ke depan dalam agama. Hak teruk pun dia lah juganya. Tak apalah kita kira hak molek. Hak molek kita ambil hak molek dah. Teruk kita kira molek. Hak molek dulu. Kita kira hak molek dulu. Contohnya dah. Kita baru jumpa kita sahur tu kita jumpa kita tengok dia terjemuh lama tu. Dia terjemuh. Kita baru sokor tu kita tengok dah. Kunuz Zuriyatus Salihin. Tak habis lagi. Tu yang punya kitab tu mana upload dalam itu dah. Dia terjemah dah. Penuh awal. Apa jadi gitu? Rupanya
di Indonesia dia ada satu sukat tebak terjemahan itu. Terjemahan. Di sekolah rendah dia ada. Tak tahu sih jadi lagu mana. Mai sekolah naik sekolah menengah buat dia terjemah. Dah sekolah rendah dia ada satu subjek bab terjemahan daripada Arab ke Melayu Indonesia. Dia guru dia pun main dia. Mana tu bidai yang maju dalam bangsa dia. Tak kira kita tak ada universiti, tak ada lagi. Duduk di daerah bahasa baru. Tak turun ke kampung-kampung lagi tu. Tak turun ke peringkat menengah, tak turun. Tu pun tidak diminati subjek tu. No. Tapi di Indonesia ada. Di pesantren itu satu pelajaran khusus. Di Darul Qosak kita buat tahun saya pindah ke Kuching dah 7 tahun. Sebelum 7 tahun dan ni 2015, maknanya sekitar 2006 gitulah lebih kurang. Masa itulah kita ambil khidmat dia 2 tahun. Duk tengah ngaji sedak-sedak tu Allah ambil awal dia. Gebah duk seminggu meninggal. Muka dia tua, nak bawa kereta tak boleh, kita gatal ambil dia. Berebut nak bawa kereta, banyak uli ilmu atas kereta dengan dia. Muka dia orang tua. Dan saya sekali pergi atas dia, banyak uli ilmu dengan orang tua ni. Dia pengalaman lama. Tapi tak lama lah, dah 2 tahun. Lepas tu bila dia meninggal malam, dia kata tak ada lah, tu lah ayat dah dulu cepat-cepat. Nak cari mana orang tahu, tak ada. Di Perak ni ada seorang dia kata, hak sebut setara dia. Mana hak malah nak iktiraf dari segi terjemahan. Kita nak cari kesalahan tu payah. Kalau Yusuf laki tak ada kesalahan, payah cari. Legenda bab terjemahan kata pokok dalam bahasa. Tu anak murid dia Ustaz Labib. Jadi nak ayatnya ilmu lagu tu lah dailah tu tak ada ganti. Tu sebab tu dia kena hargailah tanya ada ni. Mana kita hargai, maknanya di kalangan sahabat-sahabat kita ni ada kelebihan dari segi ilmu, kita hargailah. Hargai. Hak masalah duit, masalah nak harga tu, hak tu nombor 2, nombor 3. Mari kelah tu dulu tu. Tu hak paling besar. Hak tu harga mahal tu. Dah bak pitih bak gapo duduk nombor 2, nombor 3. Bawa diri tu mari. Tu sebenarnya. Faman madha ba'da dzakar yaqul. Tiba-tiba selepas tu orang kemudian faman madha ba'da, mana orang kemudian. Cuba kita tengok mana situasi masyarakat Arab sebelum Nabi jadi Nabi ni sesak yang nyata. Bila Nabi mari maka mereka dapat hidayah. Tiba-tiba orang kemudian, maksud kita ni lah, nya bolehnya kecek lagu ni. Dia kata innahu la sabila li ghairil alim ila fahmi ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan dia kata, tak nampak jalan. Orang kalau tidak alim tak nak faham hadis Nabi ni, ajaran Nabi, payah. Muka barang tinggi. Dia tidak faham. Orang kata tinggi-tinggi dari segi mutu, tapi benda tu benda untuk kita lah. Ni barang molek ni. Lepas tu tak sesuai. Sebenarnya orang yang tidak mau terlai, tidak mau ambil barang molek, bahkan rasa takut barang molek ni, sebab dia letak diri dia sangat rendah. Tu sebenarnya. Sebab tu umat Islam ni tak boleh. Hina dia berasa rendah diri ni, siapa nak doa pun tak sih. Suruh orang belakang doa, suruh orang tu, suruh orang apa tu, dia letak diri dia tu rendah terlajak. Tu sebenarnya dia bahas akhirat tu. Apa yang manusia jadi takut nak berdoa dengan Tuhan? Sebab dia ada jenis pasal orang-orang yang menakutkan manusia. Puak-puak yang suka menakutkan manusia. Apa nak suruh gatal dengan dia? Gapa-gapa suruh dia? Tu dia ada di India pun ada orang lagu tu. Kan kita tahu kan bakal Melayu kita ni mari kuno kan. Kita pun tahu tu. Keturunan tu. Dia sebut banyak sebab tu kita ni sebenarnya memang kritis cara dia tu. Apa? Sebab tu kalau kita nak sebut tapi benda ni tempat kuliah kita tidak sebut lah. Kau sebut kau bahasa tergadak pecah siapa. Siapa pecah tergadak. Mengikut kajian ulama. Tu dia kata kenapa orang Arab tak saya terima ajaran Nabi? Sebab dia tangguh berpindah kepimpinan. Jadi kalau dulu satu ketika orang memuliakan dia, tapi bila Nabi Muhammad mari orang tinggal, dia bakal rasa tak betul dia pula. Duk semua nak ikut Nabi. Bagi orang politik itu bahaya. Tu sebenarnya. Supaya juga. Setengah-setengah golongan, ni saya nampak, dan saya duk baca kitab duk setengah-setengah golongan, dia tak erti nak berperanan dalam masyarakat.
Jadi dia ikat masyarakat dengan benda-benda gini. Jadi masyarakat bergantung dia dengan upacara-upacara ini. Kalau tak ada tu, tak ada dia nak berperan dengan masyarakat. Tu sebenarnya punca dia. Jadi ini semacam satu sindrom ketakutan. Kalau tidak kan jadi tak ada lah. Baik, cuba fikir tak. Kalau tak ada benda-benda seperti yang kita maklum tak. Orang nak panggil wak dia. Gapo dia boleh tak ada. Umumnya begitu. Tu sebenarnya itu bahaya tu lagu tu. Bahaya tu. Dia maknanya orang ni sebenarnya dia tidak cuba, sebenarnya dia tak sedar bahawa dia sedar berada dalam satu kepompong yang sangat kepompong tu. Mana dunia dia sempit lah. Dia tak sin nak meningkat naik sikit lagi. Jadi sebenarnya dia bergantung pada benda-benda lagu tu. Tu yang kata bahaya tu. Akhir sekali bila lama kelamaan zaman berzamai, akhir sekali masyarakat pun je lagu. Jadi terbentuk satu suasana gitu. Jadi masyarakat apabila kita nak akak sikit, nak upgrade sikit kedudukan mereka, mereka tak sanggup. Tak sanggup. Sepemotor lah duk biasa naik 50, nak akak naik 70. Tahu kok. Sebab tu dia kena pecut juga jari-jari. Tu bahaya bahaya. Ni bahaya ni. Ini orang panggil penyakit masyarakat. Bukan seorang kena ni. Sebutir negeri. Sebutir negara kena. Ingat senang kau. Penyakit ni berapa generasi dah. Berapa generasi? Doktor pun kena. Tu berat tu. Doktor pun sakit. Lepas tu angkat penyakit ni dia tidak berasa, tidak kata kalau kena penyakit ni jadi sengit kau tu betul lah. Tu masalah tu. Berat ni. Sebab tu kalau kita nengung siapa ada seorang orang besar lah dalam institusi agama, dia pernah makan sekali saya semeja, dia kecek seorang saya bising. Dia kata, saya rasa mustahil Ustaz dia boleh ubah benda ni. Sebab dia tidur mikir lama. Dia kata, nak ubah lah ke mana. Dia kata dia kulit kapur. Dia ayatlah cerita dia menghadapi masalah, pada dia duduk kecek dengan orang-orang yang lebih hebat pada dia pun. Mustahil nak boleh ubah lagi. Hak tu lah sebenarnya hikmat Nabi diutuskan di tengah-tengah orang semua berhala 900 tahun. Nabi boleh ubah, tapi biar kena cara. Nabi boleh ubah. Tu hikmat ni. Kita tahu apa ya Allah SWT hantar Nabi di tengah-tengah masyarakat yang begitu sekali sembah berhala. Arak supaya sejuk. Gak kat pak kita tidak siapa tahu tomo. Arak tak minum. Tu. Jadi makna tidak mustahil. Tidak mustahil. Cuma itulah. Mana kita kena khija lah. Kena khija, kena usaha. Mana kita sendiri pun kena semangat tinggi, kena ngaji lah. Dia modal yang paling besarnya adalah ilmu. Kalau pergi dengan semangat saja, ilmu tak ada, dia akan sesak nafas lah. Siapa-siapa tak dia sesak nafas tu kat mulalah dia hilang kursi. Dia tak ada oksigen tu. Sebab hak ni dia kena. Hak ilmu ni dia kena ada. Baru dia jadi lega, dia berasa luah. Kalau tidak, lemah. Bila lemah tegak dia kau kursi, dia khabak kau ni. Pauk dia kekoh gitu, dia kekoh orang ni. Bapa tu dia tak ada bahaya. Sebab tu kena beringat. Sebab tu biasa ya. Orang tak terima dakwah ni bukan benda pelik. Tak, jangan kita rasa pelik. Kita sudah kerja, sudah bawa kita kayak mak kita ada gitu. Biasa tu. Nabi Nuh tu dalam Quran sebut kurang 50 tahun 1000 dakwah. Lepas tu hak terima sekapal. Bini dia, anak dia pun tak si. Siapa dia ajak ketika air tinggi, siapa ajak anak dia kata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' tasiyah. Tak si naik perahu Nabi Nuh. Nak naik atas bukit, bukit akan dapat menyelamatkan daripada air. Nabi Nuh kata ni bukit air biasa ni. Ni bukit air biasa ni. Gitu maksud dia nya. Wala taqah, dan tidak ada kemampuan bagi orang yang li ghairi man samat himmatun. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan, tidak ada satu tenaga nak faham Quran ni bagi orang yang tidak tinggi semangat je. Enggak, umumnya manusia ni rendahlah ke semangat. Jadi benda-benda lagu ni orang panggil benda-benda yang negatif ni. Dia tak boleh ada. Kalau ada ini penyakit jiwa ni orang panggil. Penyakit fikrah. Kalau ada hak ni rosak. Manusia kena buat. Sebab itulah bila kita kuliah, bila kita ngajar, bila kita kecek dengan anak kita, pertama kita kena tahu masalah tu apa dulu. Kalau tidak, kalau orang mengajar, sebab saya duduk perhati, mungkin alhamdulillah kita bersyukur banyaklah dengan ada internet kita boleh tengok. Bila seorang ustaz tu dia hurah dalam ceramah dia tetes satu kau, kita boleh nampak dia ni faham ke tidak. Sebab kadang-kadang dia hurah benda tu tak kena dengan sepatutnya. Memang dia kecek sedap, tapi dia tak hurah tu tak kena. Misalnya kita beriman dengan Rasul. Biasa kita beriman percaya lah dia kata. Beriman percaya. Apa dia?
amantu bima jaa bihin nabi, kita beriman maknanya kita percaya dan kita sanggup amal ma jaa bi, ajar-ajaran nabi, ajaran nabi. Padahalnya sepatutnya kita hurah biar lebih, kita ambil poin dia lalu. Beriman dengan nabi maknanya kita sanggup tolak hal lain, tu baru mana amantu billah. Kan ada kat ulama tafsir gitu banyak tu, malu apa kita tak bila. Makna bila kata aku beriman dengan nabi, maksud dia percaya dengan, makna kita akan tolak segala lain. Kita kena tekan hal lain tu. Tu baru orang panggil hak sebenar. Kalau tidak, orang jadi tidak tersentuh orang dengar. Pada huranya asal agama, tu bahaya. Sebab tu ana duk perhati, minta maaf sebut ana duk perhati. Sebab tu setengah-setengah ustaz ni hak jadi orang kepanas saya bila dia tekan benda tu. Dia gini, dia tok bomo ni kalau dia tak pandai tekan, kita nyek tidak duk marah. Hak jenis tendai tok bomo ni makna tok bomo pandai kalah tu. Kalau tok bomo tak pandai, orang nyakit tak reti gitu ya. Tu. Tapi cerah tok bomo hak dia setuh kena molek. Dia kena puk dia kena. Hai. Bau dia naik angin. Tu dia lawan tok bomo. Ya ikat tok bomo tadi ni main. Main. Buat nyakit. Main. Tok bomo pun nak beringat ni. Yang kita bawa bodoh tu kali tok bomo. Dia ikat. Ni. Baru kita tahu, rupanya teruk sangat kawan tu. Bunyi tinggi ngaji tu. Sebab dia ada penyakit. Sebab tu anak duk perhati, bukan ramai orang dia panas tu. Contohnya kita kata, contohnya dalam kitab ni. Dia setuh bab syirik rekah benar. Tapi sangat tepat. Dia kata syirik ni makna orang lain. Syirik ni makna seseorang tu dia tidak yakin pada agama tu. Hakikatnya syirik dah tu. Sehingga dia nak cari hak lain. Kemuncak dia sanggup cari Tuhan lain. Wak kata Arabnya ke Tuhan Allah ni. Kan mudah gitu kita faham tu. Gitulah sebenarnya. Jadi maknanya orang panggil roh syirik tu, kalau kita turun ke bawah sanggup cari tak hak ni hak nabi, hak ni tidak nabi, sanggup tinggal tu. Hak tu roh tu. Roh tauhid tu hak tu sudah tercemar. Kerana tauhid mana sangat sah, hak nabi hak ni tidak lain. Sah. Hak Allah sah belaka. Sebab benar ni sah ya sifat dia. Quran ni dia tidak ada cabai-cabai, tak ada. Jadi penekanan gitu kalau dia jelas. Yang umat Islam dia jelas tu. Marilah gapo pun dia tak tergugat. Sebab apa? Tepat mana ulama kita ayat. Pegat bahaya mesti Ustaz. Ya? Pegat bahaya mesti juga. Maknanya kalau kita rasa yang kita nak mikir nak cari hak lain kan. Memang. Tu anak tangga pertama. Jaga. Beringat tu. Jadi sebab itulah kata kalau kita diberi satu ajaran pemahaman yang betul, kita akan rasalah. Kita akan bila ayat astagfirullahaladzim selalu. Apa tu? Sebab kita bahaya. Tapi kita tidak urang gitu. Sebab tu tutup guru ustaz punya gomo bahaya. Iyalah kalau kita tak kata syirik pun setuh dengan. Sesek dengan kulit syirik tu. Tak apa dia tetap syirik lagi. Tu dia. No. Padahal nak setuh tu. Kita tengok goreh sikit tu. Bulu homo tu nampak angus sikit tu. Nak ayat dekat dengan syirik tu. Fi juruf apa ni? Jurufin nar tu. Lembah juga sikit lagi nak gelecah. Padahalnya Nabi bab syirik Nabi suruh pergi sejauh-jauhnya lari. Seperti kamu takut dengan singa, lari. Nabi suruh. Bab apa duk pergi dekatnya? Sebab itulah hadirat dalam bab ni dah. Tak sah duk layan sangat kalau dia duk minta hujah. Bukan tu. Sebab tu bagi anaknya bahar-bahar mana Nabi buat lagu mana. Tu dia kena pergi situ. Kau duk bahar tu mari masa itu kata gini. Lepas tu bila dah sah? Fa in tanaza'tum fi syai'in, ni jalan penyelesaian. Hadis ni ayat ni jalan penyelesaian. Allah tahu dah manusia akan balah. Allah tahu dah manusia akan balah. Dia akan macam-macam lahir ni. Dia Allah tahu. Sebab tu Allah kata dah, Allah sipul lalu. Kalau mu balah tak nak sesat, farudduhu ila Allah wa mungkin rujuk semula Quran hadis. Tengok situ lagu mana. Nabi buat lagu mana. Selesai masalah. Tapi masalah sekarang ni dia ada manusia ni yang tidak begitu sikap dia. Bagi anak ini faktor latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan dia tidak mengajar daripada kecil dia kerangka agama dia tu tak tepat. Bagi anak gitu. Bagi anak gitu. Dia kata main apa-apa ni kat dia kata tak ada seni langsung. Tak ada seni. Dah Nabi belaka. Nak seni mari mana? Ke dia seni ke kona aku tu. Kona aku ni. Lepek aku tu. Main ke atas, turun bawah. Seni ke tu. Kita ni dok Nabi buat lagu mana? Nak seni dah lebat lain. Bab ibadat tak payah bagi siap dah.
Bab lain tak cerdik, bab ni jadi cerdik apa? Bab lain lah. Tamadun manusia ni dibina bukan di atas baikin ibadat. Tak lain. Tu belik tu. Tapi kita mengajar masjid dia sakok oleh kecak lagu tu. Lagu tu tu ada 2 kali jemaah. Lagi kuliah duk atas motor nak ayat wan. Hak kita nak ayat ni gini sebenarnya. Nak kenal lagu mana ni tu. Nak lepek ada lepek pun tak boleh juga lepek dah rebah. Ni lepek dah tak boleh juga tapi lagu tu lah. Tapi kok mana pun sikit-sikit kena ada sebut. Sikit. Dan sebab tu bagi ana dalam bab ni kita akan mengambil satu sikap. Okey, kita dulu kita sebut dah setahu tu. Kita mesti akad. Mesti akad. Gitu ya. Cuba tengok lagi dia kata wa tazakkat nufusuhum an ya'mala bi ta'amil. Dan akan bersih nufus ni jiwa-jiwa mereka akan bersih. Tazkiyatun nafs ni akan bersih jiwa-jiwa mereka bila mereka beramal dengan ajar-ajaran
tahu, kita tidak tahu tentang sahabat Nabi, kita tak nampak kelebihan Quran, kelebihan Nabi tak nampak. Nak tahu lebihnya Nabi, tengok sahabat dia. Sebab tu musuh Islam dia tekan sangat sahabat tu, dia kutuk sangat sahabat, dia punah sebab apa tu? Sebenarnya kata Syekh Khatib Baghdadi, kata ulama Imam Syafi'i pun sebut, dia kata puak-puak ni dia serai sahabat ni kerana dia nak mencederakan dua sumber utama umat Islam, Quran dan hadis. Tu ulama kita faham. Sebab tu Imam Ahmad kata, kalau kamu dengar orang cerca sahabat sebut benda tak oleh sebab Fattahim Islam, kamu kena ragu dia ni Islam ke tidak, walaupun dia pakai piyah pun. Tu pakai piyah tu tambah apa terjemah. Imam Ahmad tidak kata gitu. Fattahim Islam, kamu kena ragu dia tu Islam ke tidak. Tu kan. Sebab itulah dia kitab ni sebenarnya, sebab dia ni pejual, dia semangat. Enggak hak terjemah pula Syekh Nadwi. Hak semangat juga. Jadi gitulah. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca kitab ni kita akan nampak hak dia paling pentingnya ilmu sah. Yang kedua lagi ilmu tu mana faham tu. Kita tak boleh baca kitab tu suku. Faham tu. Masuk molek tu. Tu. Nak nanti baca kitab sahabat Nabi tak erti baca kitab. Tapi kat mati syahid berlaku. Hak tak mati syahid pun Nabi kata masuk syurga. Habis masuk syurga. Dalam satu riwayat tadi baru saya itu kelas Bukhari tadi pagi tadi. Sebab tu dia hadis ni kita kena tengok kita kena tahu ulama mana sepatut kita nak baca kitab ni. Jangan ikut jumpa baca. Misalnya Hatib bin Abi Baltah, cuba tengok, kita tengok dalam internet lagu mana orang hurah Habib. Dia nak bagi surat kepada orang kafir kan. Sampai ditangkap oleh Nabi atas 3 orang sahabat dia. Sayyidina Ali sendiri. Lepas tu Az-Zubair ibn Al-Awwam. Lepas tu selagi Abul Marthad Al-Ghanawi tu. 3 orang sahabat Nabi cekup dia, dah igat dia Raudah Khakh nama tempat tu, Raudah Khakh. Dah tu tak apalah ringkas ceritanya. Nabi soal jawab dengan hati-hati kata, saya beriman kepada Allah dan Rasul. Tak tercala iman tu. Saya hantar surat ni kenapa? Nak suruh sebab keluarga saya dia tak ada keluarga sana. Keluarga saya ni tak ada keluarga, tak ada sana. Jadi nak atasnya oleh kerana dia ramai sayang-sayang orang Quraisy, orang kafir Quraisy, nak suruh nak ambil suaka politik. Nak supaya kafir Quraisy ni jaga keluarga dia. Sebab ni lepas ni nak pergi serang Mekah ni, Fatih Mekah. Nabi nak pergi serang Mekah. Jadi dia bimbang, kamu tak apa sahabat-sahabat Nabi, anak-beranak kamu ramai sana, dia boleh jaga. Saya ni tak ada. Kerana tu ya. Nabi kata mana? Sadaqah. Betul dia. Nabi kata dosa kamu kalau ada sikit sebanyak Allah ampunkan dosa kamu. Wala taqulu illa khair wala taqulu lahu illa khairan. Nabi harus Musaina Umar 2 kali minta nak kerat kawan ni. Selama kata kita lah dia ni. 2 kali minta Sayyidina Umar. Dia telah khianat pada Allah, khianat pada Rasul, khianat pada beriman. 2 kali Sayyidina Umar minta dengan Nabi nak kerat kepala Hatib bin Abi Baltah. Nabi kata jangan. Nabi pun kata orang yang perang Badar tidak ada satu amalan yang boleh merosak ke dia. Confirm wajabat lakumul jannah. Wajib kamu semua masuk surga. Hak pergi perang Badar. Enggak perang Badar ni bukan hati saja. Sayyidina Umar pergi perang Badar kok. Maka dia pun jeri. Mana dengan hadis tu pak dia ni jadi masuk surga. Tu. Hati. Cuma sedih kita bila orang hura dalam TV tentang hati ni lagu mana dia sebut. Dia tidak ayat lagu tu. Dia ayat lagu lain. Mana tengok sahabat Nabi, mana dia buat salah tapi Nabi maafkan dia. Gitu saja sebut. Tidak huram molek. Tidak huram molek. Dia zaman lah ni bila ada fitnah Syiah dia kena hura lagu Syiah. Tu dia. Lagu mana lagu Syiah tu? Bila Nabi sebut bahawa sahabat Nabi 313 orang ataupun 316 orang satu riwayat dia ni confirm surga, sesiapa yang kata sahabat Nabi masuk neraka maka orang itu bukan Islam. Kita kena begitu. Dia bahasa lah ni kena guna lagu tu. Tapi orang kita tak guna lagi gitu. Padahal sudah siapa dah. Sebab tu hadis sahih tu. Hadis sahih tu. Tu. Jadi sebab tu cara kita tu kita kena tahu. Sebab tu Imam Bukhari lagu tu. Sebab tu kita tengok Imam Bukhari dah. Kenapa? Dia banyak sangat nak tarik orang supaya dengar Quran dengan hadis. Dia serai sangat orang yang menggunakan pemikiran semata-mata. Sebab masa tu dia nak lawan pokok Jabariyah, dia nak lawan pokok Mu'tazilah, pokok ajaran salah. Sebab tu dalam kitab dia semua dia ada isyarat tu. Tu cara Imam Bukhari tulis kitab. Jadi sepatutnya kita ngajar, kita kena lagu tu. Bila ni cuba kita tengok dah. Sambut
Bab perang Badar, sejarah perang Badar, wak ceramah geger berbulan-bulan dak perang Badar. Hurah lagu mana? Hurah lagu mana? Lepas tu bagaimana? Sepatut kita tanya, bagaimana kalau ada orang kata Sayyidina Umar ni tidak Islam? Lagu mana berdasarkan hadis? Sepatut kita keluarkan pertanyaan itu dalam masyarakat. Makna orang ni sebenarnya tidak Islam. Patut mari pula ayat Quran. Tujuan apa Allah memperkukuhkan sahabat? Liyaghiza bihimul kuffar. Nabi Allah sebut dalam Quran. Tujuan Allah memperkukuhkan sahabat ni tak? Tujuan nak suruh orang kafir marah. Maknanya daripada ayat ni, orang jenis marah sahabat, benci pada sahabat ni, dia kafir, dia tidak Islam. Walaupun dia pakai jubah pakai serban, dia kena main lagu tu lah ni. Dia kena lagu tu baru orang apa? Dia baru dia terkejut. Kalau tidak dia main hurah gitu kak, sedak Syiah sama dia gerak tak berhenti-henti. Gerak tak berhenti-henti. Lah ni dia kedah berat benar. Kedah berat lah ni. Siapa ada lah ni dia buka tengok cara dia. Dia kedah lah ni dia buka kelah ngapa Quran. Tu dia. Ya dia ni Syiah. Pening. Profesor Aziz Hanafi, Dr. Aziz Hanafi. Nak lagu mana? Puak dia buka kelas ngapa Quran percuma. Enggak orang kita pun ni percuma makan peri. Udahlah percuma makan peri pula. Tayo kapok kecek lagu tu. Atas lah. Bahaya dia. Sebab tu kita pun kena buat percuma juga. Tapi nak buat percuma lagu mana? Bapak kita ni, bapak umat Islam kita kena kuat hangit. Nak buat lagu mana? Tak siapa. Sebab itulah dia tahap tu kena bergerak. Biarlah dia gini saya nak sebut satu formula Syekh Dr. Abdul Rahman Ibn Khaldun. Dia kata satu bangsa nak naik ni salah satu ciri utama bangsa tu sedang bergerak ke arah bangsa bertamadun, dia panggil jiwa menyumbang. Selagi jiwa masyarakat jiwa menumpang, dia tak akan naik. Dia mesti sudah berubah jiwa menyumbang. Seperti mana sahabat Nabi, susah pun tak terima harta, apa orang lain susah lagi. Nak beri harta tak biarlah, tak beri kalau dia susah juga, tapi dia tengok ada tu jiwa orang tua panggil jiwa menyumbang. Sumbangnya tu walaupun tidak beri pitih pun tu. Ni kita nak kecek sepatah pun tak sih. Nak misal pada sayang kita ramah kaya, nak tak boleh nak rayak. Ni tempat markah kita ni nak perlu duit. Kita tak ada, kita rayaklah kau guru kita, kau sayang kita misalnya. Tu maknanya menyumbang. Tidak semestinya duit. Sumbang fikir rayak. Ramah orang kaya, dia tak tahu nak bagi mana pitih. Ramah. Jadi kita cubalah selepas ni. Sebab tu dia kena ada pemula. Hak jo start tu. Jadi kalau kita nak supaya orang lain tu ada jiwa menyumbang, kita kena mula dengan diri kita lah menyumbang. Menyumbang ni kalau kita tak ada pitih, kita pun habis tenaga. Habis tenaga untuk agama. Biar kita ada pitih tak apa. Tu. Orang ada pitih. Sumbangnya tu semua dalam pelbagai bentuk diperlukan oleh Islam belaka. Cuba tengok sahabat Nabi, cuba kaji sahabat. Sebab saya baca khusus tu tahun sebab kita nak tahu. Sahabat Nabi hak penyumbang ni tidak lama. Hak lain tu kadang-kadang sebut dia tamah sikit-sikit segenggal tamah. Hak tu hak banyaknya kalau sahabatnya. Hak lain hak batu banyak, hak wagi jin hak besar-besar ni tak ramah. Tapi tak ramah pun cuba bayangkan tak ramah. Tetapinya pakat tak sih. Jadi cukup lalu. Hak tempat kita ni hak kaya tak paling nak ni. Tu ya jadi punuh habis sistem masyarakat. Hak kaya dah pun tak kena lagi. Selagi tak boleh ubah tu memang payah masyarakat nak naik. Guru saya sebut di India, Pakistan, antara sebab berjaya jamiah-jamiah sana walaupun jamiah orang kampung, sebab apa? Sebab jiwa masyarakat tu. Jadi benda ni kena tekan. Sebab tu kita kena bermula dengan kita lah. Sebab tu sebenarnya salah satu sebab kita usaha nak biar orang faham Quran ni dah. Ni lah sebenarnya. Ingat dulu tok guru kita dulu dia berusaha supaya orang baca Quran. Jadi kita lah ni jangan duduk di takut tu. Jangan duduk situ. Kena naik satu tahap biar orang baca terjemah Quran. Kalau duk mai baca Quran, terjemah tak baca, sampai bila nak berubah? Kemana kena naik? Kena naik satu tahap. Gitulah. Jadi rasanya setakat tu insya-Allah kita akan bincang ahwajun nas ila tabiq al-mardi. Mana manusia ni dia perlu pada doktor yang semua orang puas hati pada dia, yang diredai. Ni dia nak bahas kat mana ni. Kita akan tengoklah selepas ni. Ni pun menarik juga. Secara psikologi dia bincang. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu. Kalau ada nak tanya apa, boleh seru soalan. Sanilah. Ada baca buku belajar cerita mana?
Oh, tak ada hadis. Cumanya Nabi lari adalah hadis. Nabi lari maknanya kena ada guru ngaji tu ada sebut. Tapi baca buku waktu tu macam dia panggil kesimpulan dia buat sendiri, tidak hadis. Tidak hadis tu. Kata hadis tu tak belajar, belajar nasihat. Ni kita belajar ni. Lepas tu klik rumah baca pula. Dia gini. Dia ngaji ni sebab tu ulama kata apa ni, tak ingat ada dia istilah. Maksud dia gini, ilmu itu dia akan berkembang dengan muzakarah. Ulama sebut dulu, dah muzakarah ni lagu mana sebab ni ngaji lagu ni pun boleh haling ni. Sebab tu kita tekan ngaji usul. Sebab usul ni dia alat untuk kita pergi jauh. Jadi bila kita belajar, klik rumah kita baca, tak payah tanda. Tu cara mari dalam kelas bincang. Dengan perbincangan lagu itulah kita boleh menyelesaikan masalah. Saya nak sebut satu perkara yang penting dalam bab ilmu ni. Kadang-kadang kita sesat satu masalah, semasalah kita buntu. Bila sesat tu, kita boleh ilmu 10 ilmu. Yang kita bermain ilmu ni pelik. Kadang kita boleh sesat simpulan. Rupanya dia banyak simpulan lain yang duk menanti kita. Kita jadi faham banyak perkara. Faham jadi faham banyak perkara. Hak tu shortcut tu kita boleh terima. Ilmu laduni kita tak terima. Kalau shortcut lagu tu kita boleh terima. Kita faham perkara menyebabkan terbuka yang lain. Hak tu kita boleh terima. Main tak ngaji ke abuk boleh ilmu ni tak. Kita ada bagi lagu tu. Nabi pun ngaji Jibril. Ngaji Jibril. La tuharrik lisanaka li ta'jala bih. Dengar aku sebut Jibril kata, jangan duk gok lidah tu. Dengar lepas tu baru ikut. Tu je ngaji. Talaqi musyafah. Gitulah. Jadi maknanya gini. Mana pokok kita ni sebagai persedia ilmunya kena baca. Kena baca. Beli buku-buku kod Melayu. Tak ada kod Melayu Malaysia, kod Melayu Indonesia. Tak faham beli kamu Indonesia. Saya pergi beli. Pergi dengan Ustaz Zawawi, adik Sabriunuh, kita pergi khusus. Pergi khusus kerana nak beli kamu. Sekarang buku ni duduk baca buku Indonesia. Masa tu tak ada banyak buku dia. Buku hak kita nak tak ada dalam bahasa Melayu kita. Jadi dari Indonesia dulu bahasa dia pekat. Lah ni yang nampak dekat sikit bahasa kitanya. Tak tingkah jauh. Dulu berat. Dah bahasa Inggeris dia modify kita tak faham. Indonesia. Aku sekali perlu kamus dia setebal ni kau. Pergi beli. Di masjid, di pustaka depan masjid India di Kuala Lumpur. Pajak ilmu dah. Situ pergi beli ada berlaku. Jadi gitu. Jadi maknanya baca telah usul. Dia gini baca tak payah tanda. Jangan takut tak payah baca ni. Biasa tu. Cubalah buat. Sebab tu saya kata 3 tahun insya-Allah kita akan berasa. Mana kalau boleh konsisten 3 tahun ni 2015, mana 2017 kita tengok lagu mana perubahan. Anak rasa tak ada situ penuh tak muak rumah ni. Lepas tu dia kena ada sistem kempen lah. Bercakap dengan bahasa yang boleh menarik orang. Camping sikit-sikit. Biarlah minggu ni bulan ni 2 orang pertama tak apa. Asal ada peningkatan. Jangan hak mana ada pun lari. Tak boleh lah kena ejah. Jangan jadi lagu tu lah. Gitulah, mudah-mudahan Allah memberkati perjumpaan kita dan usaha kita. Sebab tu dia kena doa, jangan tinggal tu. Doa mudah-mudahan Allah memberkati. Jadi orang tertarik dengan sistem hidup kita ni. Gitulah harapnya. Setakat itulah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.